Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita setelah daripada kita menunaikan fardu semaya dengan cara sempurna, pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama ikuti ruangan pengajian tafsir kita daripada surah Az-Zukhruf. Sebagaimana kita telah ambil daripada keratan Al-Quranul Karim daripada ini surah ni pada perjumpaan. Jadi pada pagi ini ni insya-Allah taala kita akan mula daripada ayat yang kelima daripada ini surah. Ayat yang kelima daripada ini surah. Jadi perhubungan di antara ayat yang kelima dengan ayat yang ke atas tu, makna kata ayat yang keempat ataupun yang ketiga, perhubungan dia. Al-alaqah, bahasa Arab kata alaqah, perhubungan dia ni macam mana? Tuhan ada ayat kata sesungguhnya kitab ni, makna kata Allah Ta'ala supahlah dengan kitab Quran dia ni. Quran dia iaitu Quran yang nyata, yang jelas. Kenapa jadi jelas dan jadi nyata? Kerana Tuhan menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa yang manusia itu faham.
Utama sekali iaitu masa yang Al-Quran itu turun tadi itu turun kepada orang Makkah Al-Mukarramah dan orang yang ada di Madinatul Munawwarah. Mereka yang ada pada dua tempat ini daripada penduduk-penduduk tu dia bercakap dengan bahasa hak Quran ni lah. Maka Tuhan wak turunkan Quran itu dengan bahasa dia. Supaya nak dia itu boleh faham kata Tuhan tu nak gapo. Setelah daripada tu Tuhan menjadikan orang-orang yang beriman dengan Quran tadi itu dengan cara langsungnya mereka itu belajar menuntut ilmu pengetahuan tentang kaedah dalam bahasa Quran ini sehingga mereka itu boleh juga ambil pengajaran, ambil isi kandungnya, ambilnya pertunjuk daripada Al-Quranul Karim yang saling bahasa daripada Arab kepada bahasa manusia yang ajar tadi itu masing-masing bahasa lah. Jadi tak keluarlah kata Quran ini iaitu Quran yang nyata. Kenapa boleh jadi gitu? Supaya gapo Tuhan waktu turun Quran dengan cara nyatanya? Kerana Tuhan tu nak uji kita tu faham. Itu maksud la'allakum ta'qilun. Nak uji kita boleh faham. Setelah daripada tu, jadi Tuhan pun royaklah kata Quran aku wari dengan cara nyata dah ni pun. Nah, bawa datang mari dengan cara jelas, cara nyata, tidak adanya selaput, tidak adanya perkara-perkara yang nak halangkan manusia daripada nak ambil faedah daripada kitab Allah Ta'ala ni. Juga walaupun begitu pun ada manusia yang tak mau juga nak terima. Jadi salah kata tak terima tadi tu bukannya tak faham. Bukan. Tak terima bukan dalam arti kata tak reti. Tidak. Tak terima bukan makna kata dia itu tak reti nak dengar, tak faham, nak mikir. Tak, bukan makna gitu. Tetapi dengan sebab tarik ke hak yang luar daripada tu. Hak yang yang lain daripada tu. Dengan sebab itu bukannya kita sebagai manusia yang nak bawa ajaran Tuhan ini, kerja kita iaitu nak uji manusia terima belaka ajaran. Tak, ia tak boleh buat gitu. Orang yang nak terima, ya terimalah. Orang yang tak terima jelas setara mana, nyata setara mana, behel setara mana, ya tak terima situ. Itu tabiat dia. Kalau gitu kita ni, Tuhan duk royak kepada kita ni, supaya kita nak buat kerja agama, nak jadi pendakwah pun baik, nak jadi alim ulama pun baik, nak jadi guru-guru, ustaz-ustaz pun baik. Kita ketak hati we molek dulu sini. We faham kata gapokah kita nak buat kerja ni. Hak Tuhan suruh kita buat ni kerja gapo ni kita kena buat lagu mana. Barulah nak hasil kejayaan. Barulah nak boleh dapat kemuliaan. Dan jadi tak jadi susahkan hati. Dan susahnya akal fikiran kita, hidup kita. Tu cara dia. Jadi ayat yang kelima ni Tuhan nak royaklah kepada manusia kita ni. Kata walaupun begitu, manusia ni tak seterima walaupun begitu pun ajaran aku ni. Senantiasa aku tu nak buat turun juga Quran. Dan aku ni nak royak juga kepada Nabi aku supaya Nabi aku ni gi i'lan. Gi isytihar. Gi royak pasal tahu. Kata ajaran Tuhan tu macam mana. Tu nak uji kita itu tahu. Kata kerja kita nanti royak. Tak ada yang lain. Kerja kita nanti royak. Baik. Jadi ayat yang ke qauman musrifin. An kuntum qauman musrifin.
Cuba kita perhati dalam ayat yang kelima tu Tuhan nak royak gapo kita faham di sini. Dia kata, patutkah kami membiarkan kamu, wahai manusia? Biar tu makna kata duk lepas. Tak save cara. Tu. Manusia duk buat gapo? Makna manusia itu duk menafikan. Duk tolak. Nak tolak tadi itu kebenaran daripada Tuhan, ya kena guna akal fikir. Akal fikir hak Tuhan wi kepada manusia tu ya guna untuk nak membantahkan ayat-ayat Tuhan. Lalu Tuhan kata, patutkah kami membiarkan? Seolah kata Tuhan nak royak kepada kita, kata, sesuai dah ke? Memadai dah ke? Kami nak biarkan, nak lepas kepada dengan mereka-mereka itu duk menafikan dan duk menjauhkan peringatan Al-Quran, iaitu dari peringatan Al-Quran daripada kamu, kerana kamu telah menjadi kaum-kaum yang melampaui buruknya keadaan. Tu seolah kata Tuhan ni ya tak lepas, walaupun kita ni tak seterima. Kita sini setengah daripada manusia yang tak beriman tu, tak seterima ajaran Tuhan. Walaupun begitu, Tuhan tak biarkan, Tuhan tak lepaskan. Dalam arti gana, dalam arti kata Tuhan waktu turunnya Quran, Tuhannya utuhnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tu nak wi supaya gapo? Nak wi kata Tuhan itu telah royak dah. Duk nak royak kepada manusia, kata aku royak dah. Kata jalan kamu nak pergi ke depan tu gini. Mu nak jumpa pula ke depan gini. Hei manusia. Mu nak ataupun tak seh, tu hamung. Tapi kerja aku nak buat turunnya ajaran aku. Kata gini, hak aku nak. Tuhan nak royak kepada kita, kata Tuhan naklah ni. Kerana mung tu kena pergi balas tu. Apa kena pergi lagu tu? Kerana Tuhan tahu benda depan nak jadi lagu mana. Di sisi hidup manusia ni, Tuhan ya tahu belakang dah. Anakot tu, benda hak mustaqbal tu. Benda hak lagi akan datang tu, lagu mana. Lalu Tuhan kata, kalau mu tak seterima sekalipun, kalau mung ni tak mau nak dengar sekalipun, pun gitu, kami pun senantiasa nak waktu juga. Nak wi Nabi baca juga, nak wi royak juga. Supaya gapo? Supaya manusia itu tak ada jawab supaya manusia tu tak boleh nak dalih. Manusia tak boleh nak kata Tuhan tu zalim kepada dia. Haning ni makna kata kita duk royak, terkadang kita sebagai orang tua ni duk royak kepada orang duk orang Tuhan kita ni. Bukan makna kata kita nak sekat kemajuan dia, terkadang. Nah, bukan makna kata kita tak sewi dia itu hadap ke depan, tak. Tapi kita royak kepada orang yang duk orang Tuhan kita ni, benda hak kita tahu dah, kata kalau kacau gi jalan tu pun ya tak selamat. Tu ya. Tapi tak saya dengar juga, tak saya pakai juga. Tak apa, kami nak royak. Kami nak royak, kami nak tahu, nak pakai tak saya pakai itu kamu. Tu makna kata sepatutkah Allah Ta'ala ni membiarkan manusia dengan menafikan dan menjauhkan peringatan Quran. Tak sepatutlah Tuhan buat lagu tu, jawabnya gitulah. Seolah kata Tuhan ni belalah manusia nak ataupun tak saya, kerja Tuhan ni nak royak tahu. Nabi pun yang nak royak tahu. Orang yang makan saka Nabi pun nak royak tahu. Tapi kita nak pakai tak saya pakai, hak kita tahu mari tu kerja lain. Jangan kita buat silap situ tu. Nah, silap situ ya silap teruk. Makna kata gana, makna kata orang royak ni ya sekadar royak ya.
Akan tetapi kita nak wijaya sebagaimana hak ya royak, kita kena turutlah ajaran hak ya royak tu. Tapi dok kena sekat di apa nama habuai tu, manusia tu, iblis lagi, syaitan lagi dan sebagainya daripada perkara-perkara tersebut menghalangkan kita daripada benda hak kita faham kena, benda hak kita tahu, benda yang orang royak tu betul dah, kita nak jalan tak boleh lagu tu. Walaupun begitu, Tuhan royak kata, belah manusia tak say pun. Hanya ada hak manusia hak tak say tu. Tuhan kata, aku nak royak juga. Aku nak tahu juga. Tu aku nak tahu juga. Kerana kamu telah menjadi kaum yang melampaui. Jadi kelajak dah tu. Musrifin, kauman musrifin, mana kaum yang kelajak. Kelajak lagu mana? Allah kata tak erti wak erti. Tak tahu wak tahu. Tak pandai wak pandai. Ni masalah. Tak erti wak erti. Kok mana? Benda yang nak pergi ke depan ni. Lepas daripada kita duduk dunia ni, kita nak pergi lepas daripada ni. Kita tahu tak? Kalaulah kita dengar Tuhan tahu sebab Tuhan yang menjadikan perkara tu. Kita yakin situ dulu. Kata kita ada Tuhan. Yakin dulu kata Tuhan kita ni royak ni benar. Yakin situ dulu. Jangan pergi ke lain. Kalau pergi ke lain, ya tak boleh, tak siapa. Pau situ, ya tak siapa tujuan situ. Allah Ta'ala duk usaha royak dalam Quran dia. Dan Nabi duk royak tadi itu. Kerana kita telah melampaui. Melampaui lagu mana? Makna kata kita supaya Tuhan nak wigi wujud betul jalan, kita tak betul jalan. Ni perkara-perkara yang kita kena beringat benar. Dalam masalah kita nak pakai umur hak Tuhan wigi kita ni. Tuhan wigi hidup kita ni. Hidup hak kita dah hidup ni makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak duduk dengan kita selama-lama di atas muka bumi ni. Baiklah setara mana. Kenallah setara mana. Kasih sayang setara mana. Tapi jiwa kita, diri kita ni, nyawa kita ni, dia tak kekal atas muka bumi ni. Sebab tu kita jadikan perkara tadi, semua hak sebut tadi tu, jadi proses jadi benda yang sesuai kita boleh guna di akhirat nanti. Boleh kita gana, kita boleh guna di akhirat nanti. Itu cara hak betul, hak benar di dalam agama kita. Kerana musrifin ni banyak. Musrif ni mana tak seikut jalan betul. Nabi kan ni kita nak pergi hak lain. Tu nampak. Nabi nak pergi ke depan, kita tak segi sekali. Tu mana sahibus syariah kita tu. Perlaksana semua Quran kena dengar dia. Ulama nanti dia. Tanggungjawab dia. Kerja dia. Heret tarik manusia bawa kepada jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pakai ittifaq belakang sini. Pakai sebulak suara Islam pakai pahal lagu tu belakang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dalam masalah kita nak ikut turut dan faham akan isi kandungan wahyu Tuhan kita. Kemudian kita nak sampai ke Nabi tu lah alim ulama nak bawa kita situ tu. Kepada di situ tu. Baik. Itu makna dengan cara seperatah lalu. Makna dengan cara seperatah lalu di dalam maksud hak dengan cara luah-luah di dalam isi kandungan dalam surah Zukhruf ni ayat yang kelima. Mari kita tengok seorang daripada tokoh ulama. Dia kata, iaitu Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi ni. Dia katakan salah seorang daripada tokoh ulama tabi'in. Dia kata, makna bagi itu ayat tu. Makna kata, afanadribu ankumuz zikra safhan. Safhan makna beri maaf. An kuntum qauman musrifin. Tu jadi makna lagu mana? Makna yang molek sini. Dia kata, di antara bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat lemah lembut dia dan rahmat dia dengan hamba dia, iaitu manusia ni, Allah Ta'ala tak tinggalnya. Tak tinggal manusia tu, tak tinggal apa? Tak tinggal nak mengajak mereka itu manusia kepada kebaikan.
Tuhan tak tinggal nak hajaknya manusia, nak kembalikan manusia itu kepada kebaikan. Ayat ni tafsir ayat satu lagi, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala mengajakkan kita supaya kita klik pada daris salam. Apa makna daris salam? Makna al-jannah, makna syurga. Umur kita hak asal, hak kita kena tipu di syaitan sampai kita kena tubik duk dalam dunia yang penuh dengan fitnah ni. Tuhan duk panggil kita klik semula. Ini apa yang hakikat manusia kalau Tuhan tak royak negeri tak sapa situ tu. Kalau manusia tak tupainya ilmu wahyu ni, dia nak pergi tak sapa. Dia tak tahu kata kita ni wakpo mari di sini, kita ni ke mana. Jadi soalan lagu tu tak memuaskan hati kita. Soalan lagu tu kita sendiri pun tak boleh nak jawab. Jadi Tuhan tak tinggal nak mengajaknya manusia tu kepada kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak manusia kepada zikril hakim. Zikril hakim iaitu kitab perlaksanaan pakai hidup. Ni kitab Quran ni makna kitab perlaksanaan pakai hidup. Dalam ni jawab penuh dengan benda yang manusia duk tanya-tanya. Kata manusia ni, gapo dia hakikat? Jadi dia tu macam mana? Dia asal daripada gapo? Perlaksana perjalanan diri manusia tu ke mana? Sekarang dia duk buat gapo, di alam gapo? Dalam Quran jawab habis. Tak ada tinggal walaupun satu soalan hak manusia duk tanya tu, malaikat dia jawab puas hati. Dengan sebab itu musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni ia sangat cemburulah kepada manusia yang tahu kata hakikat dan rusia kejayaan duk di kalam Allah Taala. Ia usaha berbagai-bagai untuk nak menjauhkan manusia daripada ini kitab. Kita nak cemas setara mana, nak berdosa setara mana, nak setara mana pun jadi. Kita tu dipanggil oleh Allah Ta'ala hamba situ. Tuhan duk panggil kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ajalah tu. Hamba aku yang berasa salah. Yang berasa kata dosa mu tu banyak. Jangan mu tu putus asa daripada aku. Tengok Tuhan panggil. Ya ibadi, Tuhan panggil hamba. Hamba hak mana tu? Hamba hak deraka, hamba hak tak molek, hamba hak lebih, hamba pasal mana kata gilah. Tapi Tuhan ada nama hamba situ. Tuhan baik dengan kita. Tak ada yang nak baik lebih pada Allah Ta'ala dengan kita. Tak ada. Allah Ta'ala baik dengan kita. Allah Ta'ala rahmatkan kita, sayangi kita, lemah lembut dengan kita. Tu manusia. Bila masa kita ada umur di atas muka bumi ni? Sebab apa? Sini tempat Tuhan nak ambil hati kita. Jangan kita tubik pada ini Allah. Sedangkan kita tak beriman dan kita bukan orang Islam. Sana Tuhan tak ada rahmat. Tuhan tak ada rahmat bagi orang yang tak ada berjaya. Dalam arti kata bela iman dia, Islam dia, ihsan dia di atas muka bumi ini. Tak ada. Tuhan tak siaplah sana. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia kata, sekalipun Tuhan duk panggil kepada kebaikan, panggil kepada kitab hak hidup ni, kitab hidup apa panggil? Kitab pakai hidup. Quran ni panggil kitab pakai hidup. Sekalipun manusia itu musrifin. Apa makna musrifin? Melampaui. Bahasa dia, kalau kita tengok di dalam ilmu nafsi ke, manusia ni apabila orang buat baik dengan dia, dia tak nampak baik. Dia pelik. Dia mula nak jadi setak orang, mula nak kok tu, mula nak kok ni, gitu selalu. Mula nak, kalau bahasa petani lah, mana nak mecok. Mecok ni mana kata kan? Mula kata tak puas hati. Sedangkan orang duk buat baik dengan dia. Orang duk ambil hati dia, duk berikan hidup cara mikir kepada dia, duk duit dia itu seni, kandak ki baik terhadap dia. Ya jadi
yang mecok lah dia, apa nama, ada belakalah yang menyakit dia. Itu hak mana? Wa in kanu musrifin. Sekalipun manusia itu musrif. Tuhan baik, ui makan lagi, ui minum lagi, ui pakai, ui tepat ke dia, ui penawar. Beri Quran pula supaya jadi penawar hati. Beri jawab kepada manusia duk tanya-tanya. Nyawak paling belakang daripada Tuhan dia. Nyawak tak tahu, nyawak agang, nyawak takabur, nyawak nya jadi kok. Orang awak lagu tu tak lain tak bukan diri dia ya hak punah. Sampai Tuhan kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah, siapa dia paling daripada kebaikan hak Tuhan dok seru, hak Tuhan nak buat with dia, ya tak seh dok mecak dengan Tuhan tak tahu sebab. Dok jadi dengan Tuhan tak tahu sebab. Ia paling daripada orang apa nama daripada Tuhan hak hendak ki baik terhadap dia. Juga supaya dengan manusia hak hendak ki terhadap dia. Lalu Tuhan kata orang hak biasa tu Tuhan nak buat lagu mana? Tuhan nak wi tahu khabar. Kata ia hidup di dalam keadaan dhanka. Apa makna dhanka? Hidup dalam sepit dada. Sahabat tu jangan lagu tu. Kita dak jadi dengan orang hak baik, orang hak nak kebaikan kita, niat baik kepada kita, rahmati kita. Hak ni Tuhan kita. Kalau dengan manusia pun tak leh, pas bagaimanakah dengan Tuhan? Dak jadi dengan Tuhan. Nampak dah jadi dengan Tuhan lagu mana? Apabila Tuhan tak wigapo mula kata tak wak tak semaya, wak tak berzikir, wak tak baca Quran, wak tak beragama. Banyak. Sekali begitu ni ulama ya tafsir luas sini. Karena Quran ni nak masuk dengan semasa dan sezamik. Lagu mana? Sekali pun lagu tu sifat manusia tu musrifi lagi mu'ridin lagi anhu. Mu'ridin paling wak tak orang nak kebaikan, wak mecok, wak tak sih. Sedangkan ia berhajat kepada kebaikan. Manusia tak boleh duduk kalau tidak ada rahmat Tuhan. Tak boleh. Dengan sebab rahmat Tuhan lah manusia itu boleh duduk, manusia boleh pakai hidup, manusia boleh seni. Kalau tidak, tak. Juga manusia sesama manusia. Kebaikan tu manusia kena duduk dengan kebaikan, kena duduk dengan kasih sayang, kena duduk dengan kasih mesra. Ya lagu tu. Lagi duduk asing cara dia, ya bukan Tuhan tak jadikan manusia fitrah manusia lagu tu. Sebab tu kita kena tahu kena tahu. Tapi hak ni Tuhan ada ayat maqam dia Tuhan ni. Sekalipun manusia itu melampaui batas, berpaling daripada dia. Lalu gitu pun bahkan Allah Ta'ala suruh dengannya, suruh dengan baik. Mai duk bela pula, mai duk daya kalau bahasa tani. Tak apa walaupun orang salah, marilah pak berimeh dengan aku. Aku duk wayak ni kena kebaikan kamu juga. Aku nak tak sewimu susah duk panggil dalam Quran. Duk daya sebab itulah kena pakai sabar nak main dengan manusia. Ni sifat ya lagu tu dengan Tuhan ya jadi. Dengan Tuhan dia Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala allazi khalaqal insan. Tuhan yang mengada, yang menjadikan daripada tak ada kepada ada akan manusia. Menjadi manusia. Yang mecok dengan Tuhan dia sampai terkadang keluar tubik daripada agama. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kita nak paling, nak kufur dengan Tuhan yang Tuhan jadikan kita. Daripada tanah, daripada setitik air, daripada ni sampai jadi kita sebagai manusia ni kita nak kufur dengan Tuhan menjadikan kita. Nampak berat berdoa kata lagu tu. Nampak tu tak? Ni tepat dia. Bahkan Tuhan suruh dengannya. Suruh dengan baik, bela, ambil hati. Apa lagi? Turunkan. Seolah kata Tuhan ni turunkan. Panggil hamba dia. Allah kalau Tuhan tak panggil pun tak apa. Tapi Tuhan panggil ya ibadiyalladina asrafu, panggil. Allah Tuhan panggil manusia. Hak salah cerak-cerak dah tu. Hak deraka kepada dia 100%. Ya panggil lagi. Ni sifat Tuhan. Hak Tuhan nak ui manusia tengok kata, hey manusia mu nak muamalat dengan hamba aku, hak manusia mu manusia juga. Muamalat lagu ni boleh duduk kata.
Allah. Tetapi lah Tuhan ni ya gitulah, banyak ke sifat lemah lembut tadi tu kita kena takut. Sebab tu ulama ya kata ittaqu ghadabal halim. Takut olehmu akan kemerkaan orang hak lemah lembut. Sebab apa? Kerana orang yang lemah lembut kalau dia marah, dia marah sungguh. Tuhan kita walillahil masalul a'la. Lebih lagi. Nah, Tuhan buat molek panggil gitu, panggil nya lawan dia, nya agak seteru dengan Tuhan. Tu Tuhan nak peranak, nak beracun, nak binasa tu. Jangan kita manusia ya tak keluar tu baik. Kita ni daripada khuliqal insan wa khuliqal insanu dha'ifa, kita lemah. Yang nak buat kacau lagu tu tak boleh. Allah, seolah kata kita ni manusia gitulah. Nah, bahkan Tuhan suruh dengan baik supaya nak menghidayatkan. Nah, dengan Quran dia tu mereka yang Allah Ta'ala takdir mari dah tahu, mari dah kata dia ni nak dapatkan hidayah. Nak boleh orang dapat jadi molek seorang tu bukan mudah. Orang jadi ibu bapa, orang nak belakan seorang anak kita, budak kita bela tadi nak jadi besar pakar tu, dapat pedah bagi keluarga dan masyarakat ni. Bukan mudah. Sebab tu kena cara molek-molek nah anak-anak kita tu, anak-anak cucu kita tu. Jangan duk lepas dia jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Kita nak bela dia sapakah menjadi besar, sapakah jadi molek, jadi orang, jadi boleh kita tupai dunia dan akhirat ni. Jangan duk lock anak-anak cucu kita jadi mangsa kepada pihak-pihak yang tertentu. Siapakah jadi mudarat, siapakah jadi kebinasaan, kemusnahan dalam keluarga dan sebagainya. Jangan lagu tu. Salah besar tu. Nampak dah tu gapo-gapo kena tengok, jadi laik, tengok, jadi halusi. Tanya alim ulama hak sedega-sedega tu. Nah, nak buat gapo-gapo benda sakut paut dengan benda hak besar-besar. Nak tengok hak besar-besar nu lagu mana, kepala gerak lagu mana, baru kita ikut jadi betul kena. Lagu tu. Jangan kita duk lepas jadi seolah kata ikut, gapo pun ikutlah. Sekarang lah ni ya tak pada kita sekadar nak bela, makan, minum. Tak, kita kena tengok juga cara mikir ya lagu mana. Nah, faham dia tu lagu mana. Kedudukan dia tu lagu mana. Tapi jangan nampak kata kita tu jadi duk masuk cara serabut berdoa, tak boleh juga. Tu cara-cara tarbiyah dalam agama kita. Ni Tuhan ada ayat hadiah dengan manusia. Tuhan suruh dengan baik, nak hidayah bagi mereka-mereka yang Tuhan tahu kata nak dapat jalannya hidayah. Dan Tuhan nak mengadakan satu hujah. Hujah ni kalau bahasa petani panggil nak mati kukuk. Gapo mati kukuk? Makna kata supaya manusia tu tak boleh nak berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas mereka yang Allah Ta'ala kata tahu. Allah Ta'ala tahu kata mereka ni kata beriman. Tuhan wiyak wari Quran, wari Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain lagi. Gitu. Sebab tu kena sabar nak buat kerja betul ni, nak mengadakan. Allah kata nak menjadikan seorang manusia sebagai manusia. Ni gini cara dia. Yang kita tengok nampak salah, so kita pakai selalu sapu selalu tak boleh lah gitu. Tak apa, we tempoh dia. Manusia hak molek ya molek. Manusia hak tak molek tak ada gapo kita buat molek boleh dah. Hak tu makna kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun tu. Buat baik. Baik mana kana? Hak apa hak Tuhan suruh. Apa hak yang disyarak mari tu benda baik. Bukan masuk rangka ni waf'alul khair mana rangka tak boleh lagu tu. Nampak je tak? Ni orang sunnah yang kena duduk situ. Kena kait semua kebaikan, iaitu apa yang disyarak mari, tak disyarak jangan. Tu ya tempat-tempat yang kita kena ambil tahu di sini. Baik. Seterusnya, setelah daripada Tuhan duk royak ayat yang kelima tu Tuhan nak royak lah pula. Jadi Tuhan hantar Quran menurunkan akan Al-Quranul Karim kepada ini ummah
Dan suruhnya Nabi-Nabi dia buat kerja sampaikan risalah Allah Ta'ala kepada ummah. Dan orang-orang di kalangan alim ulama pula mari duk kerja ganti setelah daripada Nabi kita wafat. Nabi kita wafat dah. Nampak dah tu? Sebab tu Nabi tak boleh nak pergi naik umah tu, pergi timbul di masjid tu, masjid ni tak ada. Itu ajaran habis luar belaka tu. Nabi kita SAW iaitu wafat. Sekarang dia wafat siap dah. Ditaruhkan jasad dia yang maha mulia tadi itu di dalam umah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan Nabi SAW tak akan keluar mari kepada ini dunia ataupun keluar tubik daripada alam kubur itu malaikat hari yang Tuhan bangkitkan kiamat. Dialah mula-mula pecah tanah tubik daripada tanah kubur tadi itu menujukan kepada alam satu lagi iaitu alam akhirat yang kekal abadi. Itu aqidatul muslimin. Pegangnya orang Islam kita kena duduk situ. Lain daripada tu khurafat. Nampak tu tak? Benda-benda lagu tu kita kena menjauhkan diri kita daripadanya. Tak boleh kita masuki benda-benda lagu tu. Biiznillahi ta'ala selamatlah kita kalau kita pegang molek. Jadi apabila ayat yang kelima royak lagu tu, ayat yang kena Tuhan nak ayat kata betapa banyak mana Tuhan utuhkan rasul mari. Di sini Tuhan katakan auzubillahi minasyaitanirrajim. Tuhan kata wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Ayat yang kena daripada surah Zukhruf tu. Tuhan katakan Tuhan kata Tuhan nak royak kepada Nabi Muhammad sini ni alaihi salatu wassalam. Tak kalau Nabi Muhammad baca Quran kepada umat dia zaman tu, maka orang pun pakat menyakiti Nabi. Kata Muhammad ni bawa ajaran lawan orang tua. Muhammad ni bawa ajaran yang tak serupa dengan orang. Muhammad ni bawa agama yang baru. Bawa cara mikir nak pecah belah ummah dan sebagainya. Itu tuduh-tuduh yang Nabi kita SAW kena mari dah. Kita orang Islam je dia ambil guna lah benda-benda lagu tu. Tak boleh. Nampak tu tak? Kita kena tengok alasan. Gapa-gapa duduk di alasan. Bukan duduk di perkataan orang-orang kurih dulu guna dengan Nabi ni tak sesuai kita nak ambil guna. Tapi Alhamdulillah orang Islam tak ada seorang apa guna lagu tu. Tapi kita nak mengingati. Sebab benda ni kena duk royak, kena duk panas sokmo, barulah ia tak basi. Nampak tak tak? Makan ni kita ni biarlah kita buat banyak tak ada salah, tapi kena cara jaga dia lah. Kena perangat, kena buh dalam peti sejuk dan sebagainya. Ya kena ada lah cara-cara dia tu. Jadi Nabi SAW apabila dia berikan alasan lagu tu, orang pakat kata dengan wah-wah tadi tu lah, perkataan-perkataan tadi tu, dan bakit bahang terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi itu sabar. Suruh sabar. Suruh saja ni kalau tidak ada semangat ni, ya lain lagi lah. Ya lain lagi. Maka Quran ini mari seolah kata kalam Tuhan ni mari nak menyucikan hati Nabi. Nak bakit semangat semula. Daripada habis semangat, berasa turun semangat, rasa tak sedap tu, mari nak beri semula kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kita ni berhajat kepada semangat. Sebab tu carilah manusia. Kalau kita nak jadi orang besar, orang lebih, nak jadi orang yang mulia belum di atas muka bumi ni dengan cara moleknya, cari orang hak duduk tepi kita ni, orang hak pandai ambil hati. Orang hak gunanya kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang menyejukkan hati kita. Yang tak menakuti. Yang tak wakwi kita itu serabut dengan perkataan dia. Yang tidaknya menyakiti. Terutama di kalangan orang-orang hak perempuan. Janganlah kita gunakan perkataan teruk-teruk dalam keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada siapa pun. Jangan. Orang lelaki pun kena guna molek juga perkataan-perkataan tu.
Ambil dana ni ambil pada ayat Tuhan ni ke. Tuhan apabila Nabi habis semangat, ya wis semangat sama. Kita pun supalah keluarga kita nak boleh naik jaya. Anak cucu kita boleh nak naik jadi jaya dalam dunia ni, duk depan. Nah, masyarakat pun boleh ambil faedah daripada dia. Belum daripada masyarakat, keluarga boleh ambil faedah daripada dia. Jadi muka, jadi kemuliaan bagi baka kita, keturunan kita. Nak tarbiyah lagu mana? Nak tarbiyah dengan semangat. Semangat ni bukan mana kata kita nak menzalimi orang, makan hak orang, tak. Kita tarbiyah nak ada semangat sama. Semangat ni boleh dengan apa? Ni lidah ni. Dengan lidah tu cakap semangat semua, beri semua, jangan duk mengejek. Jangan duk menganying, jangan duk menakuti, jangan duk buat punah hati. Ni tak boleh. Kakah-kakah nak memundurkan kita. Tak boleh lagu tu. Terkadang suami klik mari ni duk letih dah. Nampak dah tu? Kerja mari luar nu letih habis hawa dah. Kena hak tu, kena hak dengar hak tu, dengar hak ni, klik hak rumah ni pula. Licing kata. Tak boleh lagu tu. Pak akhir sekali kalau jadi gana-gana sakit kakuk mana, kita juga hak susah. Tak boleh lagu tu. Nampak je tak? Kita anak pun kita hajar lagu tu, kita pun kita hajar lagu tu. Keluarga kita, suami pun kena kecek molek dengan isteri dan sebagainya. Ya lagu tu belaka. Barulah kita tadi itu pegang tangan pergi mari akak satu benda hak besar-besar boleh. Tuhan wasiat marilah Quran dia. Ni Nabi Muhammad SAW email dia tak kena ada banding dengan kita. Tapi berhajat juga kepada orang bahasa Arab panggil at-tasliyah. Tasliyah mana semangat, nak bakitkan semangat. Bakitkan apa? Bakitkan semangat semula. Lalu Tuhan kata, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan ingatlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kena supaya ngamun kena ni beberapa banyak di kalangan nabi-nabi yang kami telah utuskan kepada umat-umat yang terdahulu pada itu zaman. Belum daripada mu nak mari buat kerja sini ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang pakat kena belaka dah supaya ngamun kena ni. Bukan mung sore hak kena lagu ni. Cara bercakap berasa lagu mana? Berasa kata semangat klik semula. Ni dak ni. Tak erti cara. Tak erti. Kita ni habis hawa dah guna cara mikir power kita. Mari perkataan lagu tu jadi patah. Kita ya duk jadi penakuti jadi kecek gitu sampai ke jadi patah semangat. Apabila patah semangat, nak buat apa tak boleh. Apabila patah semangat, patahlah kekuatan jiwa dia. Apabila patah kekuatan jiwa, patahlah kekuatan pemikiran. Apabila patah kekuatan pemikiran, jadi patah pula akhir pada tu kekuatan jiwa, diri dia. Kadang jadi sumak situ, sumak sini, sutuk darah situ, sutuk darah di sini. Akhir sekali, jadi gitu, jadi gini. Afanallahu wa iyyakum ajma'in. Itu adalah perkara-perkara yang kita kena duk jagalah. Jaga. Dan Tuhan kata lagi, sikit lagi insya-Allah taala Tuhan kata wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ni Tuhan royak dengan cara jelas. Rasulullah, orang yang mari buat kerja, supaya buat kerja ni belum daripada mung mari ni, betapa ramai di kalangan nabi-nabi kami. Adik-beradik mung lah. Sebab nabi ni ya satu pak berlain ni ibu. Tu syariat dia tu berlain ni, tapi pegangnya dia, email dia, tauhid dia satu. Supaya ambil semenjak dulu sampai ke sekarang sama. Sekarang mana? Sampai ke Nabi Muhammad lah alaihi salatu wasallam. Supaya tak ada berubah gapo-gapo. Jadi baik. Tuhan kata sebab ni, nak ayat kata sebab. Sebab mereka-mereka yang nak menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam, ya tak lain tak bukan ya mengadakan akan cara-cara untuk mematahkan semangat. Uslub ni, cara lagu ni, pemikiran umpama ni, gerak-geri lagu ni,
Semua setiap masa. Sampaikan sekarang zaman kita ada orang nak kerja sebagai rasul, kerja pendakwah, alim ulama, kena hak ni supaya tu. Tak ada lain tak bukan. Maka sangat kebinasaan lah bagi orang yang gunakan uslub-uslub cara-cara umpama ni. Nak menunjuk kata mereka tak ada kekuatan untuk nak membantahkan kebenaran. Tak ada. Tak ada kekuatan untuk nak menyekatkan kekuatan daripada wahyu Tuhan. Tak ada. Panawak lagu mana dia nak terima wahyu Tuhan, dia nak terima tak boleh sebab dia tak sah. Bukan dia tak faham. Bukan dia tak reti. Bukan dia tak tahu. Dia tahu, dia reti, dia faham. Akan tetapi dia nak terima tak boleh dengan sebab apa? Ada kemaslahatan yang penting-penting di dalam jiwa-jiwa dia. Hasad ke, penting bagi dia tu. Denda ke, penting bagi diri dia tu. Dia penting biasa tu. Lalu apabila rasul-rasul mari ni, dia nak buat lagu mana? Sebab itulah kata ulama nafsi, kita kena qadarkan diri seseorang, cara mikir tu kita kena qadar. Jangan sama sekali kita memasukkan diri hak lebih-lebih tadi itu dengan orang hak tak lebih. Jangan. Tuhan nak lari Rasulullah ni alaihi salatu wassalam. Jangan raddul fi'li sayyi'ah bis sayyi'ah. Jangan kita kembalikan perbuatan hak tak molek tadi seolah kata kita buat sepang tak molek sepang dia. Sebab orang umpama ni dia nak heret orang hak tinggi jadi duduk bawah sepang dia. Rancangan ni lama qadimiz zaman, ulama kata. Berkorong-korong lagi dah. Dengan sebab itu kita kena henti-henti. Kerana anak cucu dan cara mikir ni duk pakar ni sampai ke sekarang duk pakar. Mengajak sekarang dan mengajak tentang Isra' Mi'raj pula. Nampak tak? Daripada orang-orang hak pesing kata mengaku Islam juga. Duk engkar Isra' Mi'raj di negara Arab sekarang lah ni. Dan mengajak, menganying. Hak nak, bukan nak di Isra' Mi'raj tu, yang nak di semaya tu. Di diri semaya tu kata tak ada tu. Kalau tengok aku orang Islam juga, ini masalah. Kamar dia orang bawa datang alasan gitu ini, ya awak mengajak gitu orang gini, ya awak sukanya, awak senyumnya, awak khinyih kata bahasa petani kata gitulah. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kita ni kena tahu. Ya awak lagu mana tengok? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka, malaikat mereka itu mempersenda-senda dan mengejek-mengejek. Wak mai-mai, wak senda-senda, buat apa nama, buat perkara-perkara yang orang berakal tak buat. Tu banyak. Ayah wak kerja di sini ni, dua kumpulan hak besar-besar. Dua kumpulan hak besar-besar. Kumpulan mula-mula iaitu orang tak beriman. Yang kedua, di kalangan orang yang beriman. Akan tetapi tak ada jalan mengikut jalan ni hak Rasul. Keluar tu baik daripada puak rangka mubtadi'ah dan sebagainya. Ya khija dia mengejek, menganying. Dua kumpulan ni. Perhatilah kita dalam masyarakat di mana pun, ya ada dua kumpulan ni. Nah, tokoh-tokoh ulama kita dulu, yang kena, yang berjumpa, yang berdepan dengan mereka main dengan cara lagu ni belaka. Mengejek, menganying, tak berinya hormat menghormati, tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada jalanan yang lain untuk nak mengkekalkan kebatilan mereka, keplesuan mereka dengan itu jalan. Tak ada jalan lain. Nak kekalkan perkara-perkara tersebut tu tak ada jalan lain. Nampak tu tak? Tidak ada jalan lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala khabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata lagu mana? Natijah orang buat kerja lagu tu. Orang yang mengejek, mengajuk, mendusta dan menggunakan cara-cara umpama tu
natijah dia, hujung jatuh dia, Tuhan nak royak kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ni natijah mereka mung tak sah bimbang. Mung tak ada kena duk cemar kali tangan mung. Mung tak ada duk kena cemar kali tangan mung tu. Aku sendiri yang nak cara. Mung kerja jalan sepeng aku suruh sudah. Ni cara hak Tuhan belanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang nak jalan sepeng Nabi Muhammad, hak ni juga kena pakai. Uslub tula, penawar tula, obat tula. Tak lain. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tak sah duk jadi gaduh dalam arti kata duk susah hati. Ya cara dia yang lagu ni dah nak jalan supaya dengan Rasulullah, supaya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya kenalah ni. Ya tak lagi. Nampak tu tak? Ya tak lagi. Lagu mana? Natijah orang awak PA perangai lagu tu. Natijah lagu mana? Tuhan kata fa'ahlaknahu. Fa'ahlakna ashadda minhum batasha wa madha mathalul awwalin. Tuhan bawakan data dengan mari dengan fa'it ta'qib. Seolah kata orang buat lagu tu sebentar ya. Sebentar aku sendiri nak membinasakan mereka. Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kuatnya dan lebih yang lebih kuat daripada mereka. Seolah kata umat dulu belum daripada mung ni, aku utuhkan nabi-nabi kepada mereka daripada kaum Ad, Samud, Firaun, Namrud dan sebagainya. Bacalah sejarah. Kesan-kesan mereka itu tercatat dan ada di atas muka bumi ini sampai ke sekarang. Boleh kita tengok dengan mata kepala. Ya manusia supaya kita juga. Tapi dengan sebab dia itu jalankan kata illa kanu bihi yastahzi'un, sekadar mengejek mengajuk. Gunakan cara-cara untuk nak mematahkan semangat pendakwah terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun para rasul-rasul belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa ahlakna ashadda minhum batasha. Tuhan membinasakan orang-orang yang lebih kuat. Waktu lebih kuat padamu, lebih kuat daripada kafir Quraisy ni. Tu hadap menetai Nabi, hadap mengejek Nabi. Orang hadap mengejek pendakwah dengan tidak ada alasan. Jaga molek takut ayat-ayat ni kena kamu. Maka zalimlah diri kamu dengan sebab kamu itu berlakukan zalim dengan dirinya sendiri. Jaga biar baik-baik. Jangan awak mudah dalam masalah ni. Jangan duk jalan seumpama orang-orang yang mengejek mengajuk terhadap Nabi. Orang hak pendakwah dia tak akan jadi mudarat sedikit pun. Bahkan kita sendiri yang mudaratkan diri. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak beza di antara manakah yang benar dan manakah yang tak benar. Katuk diri, tak gunakan akal fikiran. Nampak tak tu? Berbangga dengan puak, berbangga dengan bilangi, berbangga dengan baka, berbangga dengan lama. Ini pekakah kafir musyrikun. Sebab itulah kafir musyrikun itu dia binasa puak-puak dia sampai ke seka pun tak ada. Kalau kita kecek bahasa kasar kok. Di tanah harai tadi tu sore pun tak ada di kalangan mereka. Yang kekal duduk situ dalam keadaan tak beriman. Tak ada. Tuhan tak tinggal pun satu. Sebab tu kebenaran kita tak sah lawan dia lah. Lawan pun tak jadi. Nah, mengejek pun tak jadi. Mengajuk pun tak jadi. Bakit bahong pun tak jadi. Ya tak benar. Nampak tak tu? Benar-benar pasti dia itu dia boleh naik. Dia akan naik. Dia akan timur. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri nak bantu benda tu. Tapi bantuan Tuhan yang tak mari dengan sekaligus.
Sehingga perjuangan para nabi-nabi dan rasul-rasul dan mereka yang ada sekali dengan rasul-rasul dan nabi-nabi tanya, mata nasrullah, bila lagi nak pertolongan Tuhan nak datang. Katanya ahli tafsir, itu perkataan itu kata keluar tubik daripada mulut mereka ketika mana? Ketika seolah kata mereka habis dah. Buat kerja habis dah. Ambil dengan asbab habis dah. Kalau Tuhan tak tolong, mati dah lah kita kecil. Lalu Tuhan kata, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah kata pertolongan Tuhan itu dekat. Ya mari sungguh. Tapi kita nak gerbek kedak, kita nak tegakkan kedak, itu soalan diri kita terhadap diri. Soalan hak kita nak tanya diri. Kalimah batsyan tadi itu makna sangat ada kekuatan. Sungguh puak tu dia kuat. Tengok Nabi puak-puak Firaun kan, yang gagah buat dia. Kau Ad, kau Samud ni gagah buat dia. Tebuk bukit-bukit, nyewak umuh dia. Tak ada alat punya tebuk dengan tangan dia. Dengan cara gitu ya akak batu besar-besar. Zaman kita kalau tak ada alat agak nak buat tak boleh. Mereka kuat lagi. Tapi Tuhan ahlak, Tuhan membinasakan. Allah. Nak kuat apa kita sekira sama-sama kita. Tapi yang menjadikan dia tu Tuhan dia. Sebab itulah ia tak boleh nak kuat lebih daripada yang mengada yang menjadilah. Ia tak nak lebih daripada tu, tak boleh. Wa madha mathalul awwalin, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim akan kisah-kisah dan misal-misal perbandingan mengenai umat-umat yang terdahulu. Ya, dalam Quran sebut banyak tempat. Ashab ni, puak ni, kumpulan ni, hak lawannya nabi-nabi, lawannya rasul-rasul, bagaimanakah Tuhan membinasakan mereka? Bagaimanakah Allah Ta'ala membinasakan mereka? Boleh kita tengok dalam Quran dengan cara jelas dan nyata. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengarkan akan ini perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala, seolah kata cabut tahu benda yang dia itu duk berasa rusing dalam hati, benda berasa serabut dalam hati, semangat jadi klik semula 100% untuk nak jalan hadap ke depan pula. Allah seolah kata Tuhan ni yang nak buat orang Islam ni ada semangat sama. Tak sewi hilang semangat. Tak sewi kita itu keluar tubik daripada hidup hak kita nak buat kerja tadi itu. Pasti kita kena adanya asas, adanya dasar, adanya semangat, barulah kita menunjukkan kepada depan. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita sudah di situlah dulu. Kita ambil keraktan daripada ayat Quran ni, ayat yang ke-5, 6, 7, 8. InsyaAllah kita akan masuk pada perjumpaan yang lagi akan datang, iaitu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Orang musyrikun ni dia kenal Tuhan kedak, dan dia pegang sungguh kedak kata Tuhan tu Tuhan dia. Dan kenapa dinamakan dia tu musyrik? Kok mana? InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala kita akan kupahkan mengikut apa yang dikatakan oleh kesimpulan daripada beberapa tafsir alim ulama kita tentang itu ayat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, boleh kita menerimakan cahaya Al-Quranul Karim sebagai kitab nak bawa, nak pakai panduman hidup kita. Dan janganlah kita terlupa
sama-sama kita mengsatukan di atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, supaya kita dapat bersama dalam arti kata berjaya. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma qawwimna idza i'wajajna wa'inna idza istaqamna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.